Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap dalam edisi malam 10 Ogos 2020. Berita dimulakan dengan projek Skim Bekalan Elektrik Luar Bandar Sarawak RES. Kementerian Utiliti Sarawak telah mengambil alih kesemua 19 projek RES setelah pihak kontraktor yang dipertanggungjawabkan sebelum ini tidak dapat menyiapkannya mengikut jadual. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata langkah itu sebahagian usaha kerajaan Sarawak memenuhi komitmen bagi mencapai liputan bekalan elektrik sepenuhnya di negeri ini menjelang 2025. Berarti projek tersebut tidak dapat dilakukan oleh kontraktor tersebut. Maka mereka mereka bersedia untuk memberikan atau diambil alih oleh kerajaan negeri Sarawak melalui SEB. Proses telah pun siap. Jadi kita sekarang sedang menjalankan is ongoing untuk semua kuasa-kuasa ini termasuk di kawasan Kemenang ini. Beliau berkata demikian dalam program Community Extension Outreach CEOP Anjuran Jabatan Pertanian Bintulu di Rumah Joseph Rungkai, Maskat Labang pada Ahad. Daripada 19 projek tersebut, 4 projek sakit itu berada di Dewan Undangan Negeri Dun Kemenang yang ketika ini telah dilaksanakan Kerajaan Sarawak menerusi Sarawak Energy Berhad SEB dan berjalan dengan lancar. Datuk Seri Stephen Rundi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenang menambah beberapa projek sawas dan sares turut dilaksanakan di kawasan Dun Kemenang bagi membolehkan beberapa buah kampung menerima bekalan air dan elektrik yang sangat diperlukan walaupun kos pembinaannya sangat mahal. Sares dengan sawas ini adalah Blue Ocean Strategy. You cannot do it, you cannot wait until 10 years. Orang memerlukannya, so kita buat sekarang lah. It's not cheap, bukan perkara yang murah untuk kita lakukan, but government is willing to go ahead and do it. And we want to thank the government, state of Sarawak. Even with the help of federal, we'll be able to deliver all this area which is in dire need of basic amenities, termasuk juga jalan dan sebagainya. Dalam majlis berasingan, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK boleh turut memberikan peringatan dan nasihat kepada masyarakat mengenai bahaya COVID-19 dan cara mudah untuk membantras penularannya dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian sijil pelantikan baru dan sijil lanjutan pelantikan Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat di Balai Raya Sebauh pada Sabtu. Pada majlis itu, seramai 12 orang tuai rumah baru menerima surat pelantikan dan 18 ketua kaum menerima surat pelantikan lanjutan. Seterusnya pula, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dalam perancangan bagi membina parit konkrit dalam menyelesaikan masalah limpahan air ketika hujan sehingga menyebabkan banjir kilat di Kampung Asyakirin Fasa 2. Di samping itu, kerja-kerja persempadanan semula tanah akan turut dilaksanakan. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli yang juga Adun Jepak, telah mengadakan tinjauan ke kawasan kampung tersebut bagi melihat sendiri masalah yang dihadapi penduduk pada Sabtu. Menurut penduduk, ketika hujan lebat, kawasan tersebut sering mengalami masalah limpahan air dan tiada laluan atau aliran air dari lereng bukit di perkuburan Kristian sehingga menyebabkan kawasan penempatan kampung sering mengalami banjir kilat dan berlakunya hakisan tanah di tanah perkuburan tersebut. Berikutnya, Jeti Santaba yang diambil sempena nama Sungai Santaba Kampung Patiambun merupakan satu lagi projek kemudahan pelancongan yang berpotensi di daerah Limbang. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ianya terkenal dengan monyet Belanda pada waktu pagi dan klip-klip yang boleh dilihat pada sebelah malam. Mula-mula projek ini bermula 3 tahun yang lepas. Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan disalur kepada Majlis Daerah. Ada 2 peringkat ataupun 3 peringkat. Yang pertama nilainya 500,000, yang kedua 400,000 dan juga ada peruntukan daripada LKIM. Sebab di sini juga ada pendaratan ikan. LKM juga membuat jeti bernilai 100,000. Jadi setakat ini kita dah belanjakan
1 juta lah, keseluruhannya untuk membina jeti menuju ke kawasan bakau di dalam. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke jeti Santaba Kampung Patiambun pada Ahad. Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA dan Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA telah memperuntukkan sebanyak RM1 juta untuk menyambung jeti sepanjang 1 kilometer dan ianya dalam peringkat untuk pemberian tender. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menambah untuk lebih lengkap lagi sebanyak RM50,000 telah diperuntukkan pada tahun ini untuk membina tandas yang sempurna dan sebuah kantin supaya memberi kemudahan kepada pengunjung-pengunjung. Akhirnya kita memasukkan kawasan Santaba ini dalam master plan pelancongan kita, yang mana Jabatan Landscape Negara telah pun memperuntukkan RM500,000 untuk membuat master plan bagi produk-produk pelancongan di daerah Limbang, termasuk juga di Todungan, termasuk juga di sebelah Madami, dan kita juga memasukkan Santaba ini untuk membuat master plan supaya kemudahan-kemudahan akan ditambah dari masa ke semasa dan menjadikan ianya sebagai tarikan pelancong sebagaimana yang telah ada di tempat-tempat lain. Laporan berita selanjutnya. Baru-baru ini, Menteri Muda Pembangunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, Datuk Malcolm Mustaine Lamo, telah membuat pemantauan projek rakyat di Batang Ai. Datuk Malcolm telah meninjau projek bekalan air luar bandar BALB Jalan Bara Sayat ke Kampung Soh. Selain itu, beliau turut memantau projek yang dilaksanakan pada tahun ini iaitu projek Program Transformasi Luar Bandar RTP bernilai RM260,000 untuk rumah lepang yang ditimpa bencana kebakaran tahun lepas. Dalam hal itu, beliau turut sempat menyumbangkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Lepang bagi membantu kerja-kerja membina baru rumah panjang yang ditimpa bencana kebakaran tersebut. Sementara itu, Datuk Malcolm juga telah menyumbang sebanyak RM10,000 kepada Gerempung Indu Rumah Morris Soh bagi persediaan sambutan Community Extension Program COP Anjuran Jabatan Pertanian Sarawak. Berikut pula, masyarakat digesa agar tidak terpedaya dengan maklumat yang dikongsikan menerusi media sosial. Adun Saribas Muhammad Razi Sitam semasa program Bicara Keluarga Anjuran Wanita Cawangan PBB Saribas di Kampung Tanjung Asam, Saribas pada Ahad berkata, segelintir pihak menggunakan media sosial untuk menyebar fitnah dan memburukkan imej kerajaan. Ujarnya tindakan itu hanya cuba menghasut dan menyebar fitnah untuk kepentingan mereka sendiri. Namun begitu, beliau memberi jaminan untuk membuat terbaik dalam menyediakan kebajikan kepada penduduk di Saribas. Muhammad Razi juga berkata selain program tersebut, program Skuad Kasih Sayang telah bermula untuk memberi bantuan kebajikan untuk semua penduduk kampung di Dun Saribas yang memerlukan bantuan terutama sekali warga emas dan orang kurang upaya OKU. Tambahnya, program Bicara Keluarga yang dianjurkan pada hari itu sebelum ini telah berjaya dianjurkan di Kampung Tui pada Sabtu. Program yang sama juga dijangka bersambung di Dewan Serbaguna Debak pada 15 Ogos 2020. Sekian bersama saya Fizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.